Kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang, persimpangan bertingkat Nyabau yang siap pada 26 Januari lalu diyakini meningkatkan ekonomi negeri itu. Perincian lanjut kita bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul. Mewujudkan pembangunan yang mampan antara komitmen kerajaan ke arah memastikan setiap masyarakat di Sarawak menikmati pembangunan yang giat dilaksana. Ia termasuk projek persimpangan bertingkat Nyabau sepanjang 1.2 km yang merupakan persimpangan bertingkat terpanjang dalam jajaran Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berucap di Bintulu pada majlis perasmian pembukaan jajaran Seksyen Nyabau WPC 10 LPB berkata ia diyakini bakal memberi impak besar di negeri ini. Saya yakin dengan siapnya Lebuh Raya Pen Borneo ini nanti akan membawa impak yang besar kepada negeri ini, khususnya dari segi pembangunan sosioekonomi rakyatnya. Bagi saya, dengan adanya sistem jaringan Lebuh Raya yang baik, projek ini mampu menarik minat syarikat asing untuk melabur di Sarawak dan seterusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Lebih-lebih lagi di kawasan perindustrian Bintulu. Persimpangan bertingkat Nyabau siap pada 26 Januari lalu menelan kos RM164 juta. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof yakin fasa 1 projek LPB Sarawak mampu disiapkan penghujung tahun ini. Fasa 1 LPB Sarawak yang bernilai RM16.117 bilion meliputi 11 pakej kerja dengan jajaran sepanjang 786 km bermula dari Teluk Melano ke Miri, dimulakan pada Oktober 2015. Program Citra Warna Keluarga Malaysia yang bakal diadakan di tebingan Sungai Kuching tetap diteruskan dengan pengenalan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ke arah itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, malam gala program berkenaan, jemputan yang hadir akan ditempatkan di 7 buah kanopi dengan mengehadkan seramai 2,450 pengunjung. Bertugas pada majlis itu dalam memastikan acara kebangsaan yang julung kali diadakan di Sarawak ini diteruskan. Waterfront ini, ciri-ciri di waterfront ada atau tidak ada citra warna orang lain. So the only way bagi saya lah satu daripada cara untuk kita mengatasi dan juga cuba kita mitigate, mengurangkan apa-apa juga masalah dari sudut COVID, kita perlu menunjukkan banyak lagi kanopi supaya penontonnya akan teratur berada di bawah kanopi, tertutup dan jarak sosial semua. Beliau berkata demikian kepada media di Dewan Mesra Simunjan. Program bertemakan Temasya Kepelbagaian Budaya itu bakal memberi kemeriahan fiesta warna-warni dengan kepelbagaian program dan ia dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antara pengisian sepanjang program itu adalah Festival Kraft Sarawak, konsert Sape, Festival Gendang Sarawak, peragaan busana kraft tekstil Malaysia, Food Bazaar serta persembahan bunga api dan pertunjukan air pancut musikal. Program tersebut akan diadakan pada 24 hingga 27 Februari ini. Pada asalnya dijadual diadakan pada Disember tahun lalu dan telah ditunda ekoran pandemik. Susulan kenaikan harga barangan ketika ini, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim menasihati orang ramai untuk menjadi pengguna bijak dan merancang perbelanjaan harian. Mengakui situasi semasa kenaikan harga barang memberi tekanan kepada semua pihak, lebih-lebih lagi pengguna dari kalangan berpendapatan rendah. Beliau juga mahu pengguna berbelanja mengikut keperluan. Jelas Datuk Seri Rohani kerajaan mengambil berat isu kenaikan harga barangan dan sentiasa mencari jalan untuk mengatasinya. Ini termasuklah mengadakan program jualan keluarga Malaysia PJKM bertujuan menyediakan barangan asas pada harga yang lebih murah. Ketika ini juga kerajaan telah melaksanakan pemberian subsidi kepada industri ternakan ayam dan telur ayam dalam usaha menstabilkan semula bekalan tersebut. Pada masa sama, Datuk Seri Rohani amat berharap tidak akan berlaku inflasi yang akan lebih menjejaskan masyarakat keseluruhannya. Jadilah pengguna bijak
dari segi perbelanjaan, kita seharusnya mengambil iktibar bahawa sekarang ini barang sebenarnya lebih mahal daripada dahulu sebab keadaan pengeluaran. Ya, pengeluaran dengan permintaan tak seimbang. Sebab permintaan lebih tinggi daripada supply, jadi sebab itu harga akan naik. Tapi harapan saya jangan ada inflasi. Ya. Inflasi akan lebih lagi menjejas kita di dalam negara. Datuk Seri Rohani ditemui pada program jualan keluarga Malaysia di Pekan Lingga. Mengenai PJKM, beliau amat bersetuju jika program tersebut dapat diadakan lebih kerap pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, pelaksanaan PJKM di sesebuah tempat memerlukan sokongan dan maklum balas positif daripada pengguna. Selain di Lingga, program serupa turut diadakan di Pekan Pusat dan ia merupakan kali kedua PJKM dibawa ke daerah pusat selepas yang pertama pada penghujung Januari lalu. Baik, penubuhan sayap baharu untuk Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB bagi golongan berusia 18 hingga 28 tahun kini sedang dirangka. Menurut Naib Presiden PBB Dr. Anwar Rapai, persetujuan telah dicapai untuk melaksana beberapa fasa sebelum penubuhan sayap baharu itu dikemukakan kepada Presiden Parti dan seterusnya dibentangkan di Mesyuarat Agong PBB pada Jun kelak. Agong PBB bulan 6 nanti. Ini penting sebab sebelum apa-apa perubahan terhadap perlembagaan PBB, kita harus membawanya ke Mesyuarat Agong sebelum ROS membolehkan kita menubuhkan sayap tersebut. Ke arah itu, katanya sebuah makmal strategik akan diadakan pada minggu depan melibatkan ahli PBB dan beberapa badan bukan kerajaan NGO. Makmal itu katanya untuk memikirkan perancangan, kriteria dan tujuan penubuhan sayap baharu tersebut sebelum sebuah jerayawara dilakukan di seluruh Sarawak. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat berkata demikian kepada pemberita di Kemuyang Sibu. Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng pada 9 Januari lalu mengumumkan parti itu akan meminda perlembagaan partinya bagi membolehkan sayap baharu parti politik utama Sarawak itu ditubuhkan. Polis Diraja Malaysia PDRM amat menggalakkan pelatih Kor Sukarelawan Simpanan Polis Siswa-Siswi sukses untuk menjadikan bidang kepolisan sebagai kerjaya. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, ini kerana pelatih Kor sukses memiliki asas kepolisan setelah menjalani latihan selama 3 tahun. Menurut Datuk Manca lagi, ini merupakan kelebihan kepada pelatih semasa proses temuduga untuk menyertai pasukan PDRM. Jelasnya keterampilan diri dari segi fizikal serta ilmu dan pengetahuan yang diterap sepanjang latihan akan menjadikan pelatih Kor sukses calon terbaik untuk berkhidmat dengan pasukan keselamatan negara itu. Kor sukses dengan matlamat untuk melahirkan modal insan berkualiti selain warga negara yang mempunyai sahsiah diri yang unggul, ilmu kepolisan dan undang-undang yang lengkap telah dilancarkan pada Jun 2006 dan terdapat di 19 buah universiti awam dan 13 buah cawangan UiTM dengan 3,102 orang keanggotaan sehingga kini. Latihan Kor sukses antara lain meliputi modul latihan kawat, senjata, etika dan pengurusan integriti dan asas pasukan gerakan AM. Datuk Manca menyatakan demikian pada majlis penyampaian sijil lantikan Inspektor Sukarelawan Polis Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kepada 84 orang pelatih di Kota Samarahan. Kor sukses UNIMAS telah ditubuhkan pada 22 Jun 2006 dan setakat ini seramai 595 orang pelatih telah berjaya menamatkan latihan asas Kor sukses, manakala 73 orang berjaya menyertai PDRM. Jabatan Laut Wilayah Sarawak komited membantu pengusaha bot penambang Limbang untuk mendapatkan lesen kecekapan memandu bot. Menurut Pengarah Laut Wilayah Sarawak Muhammad Marzuki Ibrahim, lesen tersebut diberikan bagi memastikan hanya jurumudi yang bertauliah membawa bot penumpang berlesen di perairan Limbang. Jelas Muhammad Marzuki lagi, dalam masa sama, pihaknya kini dalam perancangan mengadakan program sedemikian yang akan menyasarkan penduduk di Sundar dan Lawas. Bagi daerah Limbang, katanya, seramai 45 orang pemandu bot telah diluluskan serta diberikan lesen tersebut bagi tahun ini. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan sijil kekompetenan mualim pelayaran terhad di Dewan Bunga Raya Limbang.
Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.